Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah, hari ini kita nak sambung tentang pemanas air elektrik. Pemanas air elektrik yang kita belajar pada hari Rabu. Jadi hari ini kita nak belajar mengenai proses baik pulih. Proses baik pulih bagi pemanas air elektrik. Untuk proses baik pulih, kita lihat dulu mengesan kerosakan. Untuk mengesan kerosakan, matikan bekalan kuasa ke pemanas air. Maksud dia, matikan bekalan kuasa ke pemanas air elektrik. Ujian keterusan dilakukan dengan menggunakan meter pelbagai pada julat ohm dan juga meter tebatan untuk menguji tak adanya bersambung dengan peralatan elektrik dengan bekalan kuasa. Jadi kita tengok. Yang pertama, apa yang perlu dibuat? Yang pertama, uji keterusan DP-DT. DP-DT ni maksud dia suis yang dekat luar bilik air. Sekiranya jarum penunjuk pada meter pelbagai menunjukkan pesungan suis DP-DT dalam keadaan baik. Yang suis kita nak on off dekat luar bilik air tu lah. Yang kedua, uji keterusan tombol kawalan suhu. Sekiranya jarum penunjuk pada meter pelbagai menunjukkan pesungan tombol kawalan suhu dalam keadaan baik. Inilah tombol kawalan suhu. Seterusnya, apa yang perlu dibuat? Lakukan ujian keterusan pada papan litar ELCB. Papan litar ni, kita lakukan ujian keterusan. Kalau ada pesungan, maksud dia litar ELCB ni dalam keadaan baik. Seterusnya, keempat, uji keterusan thermal cutout. Cutout ni yang kita buat ujian tu lah. Kalau ada pesungan, maksud dia thermal cutout ni berkeadaan baik. Seterusnya, uji keterusan trayap. Sekiranya jarum penunjuk pada ada pesungan, trayap berkeadaan baik. Uji keterusan elemen pemanas, langkah ke-6. Sekiranya jarum penunjuk pada meter pelbagai menunjukkan pesungan, elemen pemanas berkeadaan baik. Baiklah, cikgu nak tanya macam mana kita nak buat ujian keterusan, ingat lagi tak? Ujian keterusan ni kita setkan pada meter pelbagai, setkan pada julat ohm, buat pelarasan sifar. Bila buat pelarasan sifar, kita ujilah apa yang nak dibuat ujian keterusan. Kalau ada pesungan, bukan bacaan kosong ya murid-murid. Bacaan dia mesti ada pesungan, iaitu rintangan rendah menghampiri kosong. Maksudnya apa dia ni, alat atau komponen tu berkeadaan baik. Kalau tak ada pesungan, maksud dia rosak. Ni kita tengok lagi kaedah menyenggara. Kaedah menyenggara ni, sekiranya terdapat komponen yang dikesan rosak, gantikan komponen tersebut kepada baharu. Namun begitu, terdapat masalah yang perlu diselenggara sahaja bagi membolehkan pemanas air elektrik dapat digunakan semula dengan baik. Maksud dia, kalau ada peralatan tu rosak, kita ganti. Kalau ada peralatan yang boleh disenggara, maksud dia rosak sikit ke, perlu disambung, itulah disenggara tu. Pemanas air elektrik tidak berfungsi. Kemungkinan fuse terbakar, talian bekalan rosak, suis DP-DT rosak. Kalau penyelesaian dia, ganti apa yang rosak. Air tidak panas, elemen pemanas rosak. Buat ujian keterusan, senggara atau ganti baru jika rosak. Buat ujian keterusan pada fuse hubber, gantikan baru jika putus.
Yang ini adalah pengaliran air kotor. Penapis saluran masukan dan keluaran air kotor. Kita bersihkan saluran, tempat air masuk dan keluaran itulah. Air terlalu panas, pelaras tombol kawalan suhu tinggi. Tombol kawalan suhu rosak. Apa yang perlu dibuat? Kalau rosak, ganti baru. Kalaulah untuk penapis saluran keluaran air kotor ni, kita bersihkan dulu. Yang tadi, air terlalu panas. Laraskan tombol kawalan suhu ke suhu yang lebih rendah. Pemanas air bocor. Gasket pada elemen pemanas telah bocor. Ganti yang baru. Gasket ni gam yang keluarkan vacuum tu. Yang tak ada udara bila kita gamkan tu. Injak air bocor, ketatkan atau ganti yang baru. ELCB terpelantik bila pemanas air elektrik dihidupkan. Maksud dia ada kebocoran pada pemanas air elektrik. Kalau tak ada, tak terpelantik, maksud dia ELCB ni rosak, maka itulah perlu bila kita ada pemanas air elektrik ni, kita perlu selalu cek kita punya ELCB sama ada berfungsi ataupun tak. Baiklah, tu saja penerangan untuk inilah pemanas air elektrik. Kita dah habis untuk tajuk ni. Nanti cikgu akan bagi latihan yang adalah berkaitan dengan pemanas air elektrik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.